Telah dikabarkan dunia akhir zaman bukan sahaja penuh dengan keruntuhan bangunan, keruntuhan tamadun, tetapi juga keruntuhan iman. Malah kita juga akan berhadapan dengan segala macam fitnah akhir zaman. Yang benar kelihatan salah dan yang salah kelihatan benar. Ulasan pada hari ini merupakan hasil kerjasama di antara pihak fiksi dengan Persatuan Booktube Malaysia. Okey, dan saya menamatkan bacaan buku suci ini dalam tempoh 1 minggu. Okey, apakah yang dikisahkan oleh suci? Okey, di dalam had suci, watak-wataknya terdiri daripada remaja berusia 16-17 tahun. Mereka ini sebelumnya telah keluar dari kampung mereka, berpisah dengan keluarga mereka seawal usia 12 tahun untuk menjalani latihan askar. Okey, mereka telah dibentuk oleh seorang lelaki bernama Pak Hassan untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Dewasa yang dimaksudkan di sini merupakan kedewasaan berhadapan dengan cabaran-cabaran dunia pasca kemusnahan atau post-apokalips. Okey, dan kita tahu bila dunia selepas kemusnahan banyak yang hancur, banyak yang hilang. Tamadun entah ke mana, agama hanya segelintir yang memegang. Okey, malah dikatakan juga di dalam suci bahawa hazanah seperti bahan bacaan, buku-buku, semuanya turut musnah. Kalau ada pun hanyalah sisa-sisa yang tak semua orang mampu membacanya. Kerana anak-anak seperti Im, Adan, Erina, Shikin, mereka ini dilahirkan pada satu zaman yang telah hilang banyak perkara dan mereka tidak tahu pun apa yang ada pada zaman sebelum kemusnahan atau dikenali di dalam buku ini sebagai zaman penyucian. Itu dihidangkan dengan pergerakan watak utama kita ke satu lokasi yang dikenali sebagai balai. Boleh dikatakan balai ini sebagai satu tempat kawalan, posting bagi anak-anak ini. Mereka di satu balai ditempatkan 2 orang. Mereka perlu berkawal dan memberi isyarat jika memerlukan bantuan. Okey, tujuan kawalan mereka adalah untuk memberi panduan kepada pengembara. Suasana begitu suram, muram, kosong, banyak runtuhan bangunan, sunyi senyap. Pos kawalan mereka iaitu yang dikatakan sebagai balai terdiri daripada bangunan yang telah ditinggalkan orang. Kisah pengawal sebelum mereka itu ada yang hidup, ada yang hilang dan tak diketahui apa cerita. Di situ timbul misteri, perasaan tertanya-tanya ke mana hilangnya watak-watak ini dan adakah mereka akan kembali masuk ke dalam cerita suci. Watak-watak remaja ini tidak dibekalkan dengan senjata yang canggih-canggih. Mereka menggunakan senjata tradisional seperti tombak, pisau, parang. Okay, dan apalah sangat yang boleh dilakukan oleh anak-anak ini. Okay, dan musuh mereka terdiri daripada orang mata. Sebelum kemunculan orang mata, ada satu musuh lagi yang diketengahkan oleh Hadi M. Nur untuk menggambarkan latar tempat, latar suasana sebagai satu zaman post-apokalips, iaitu watak makhluk. Gambaran melalui aksara itu sangat menarik. Iaitu saya tertarik selain daripada dia kata mulutnya berbau seperti bangkai, hanya darah, dengan mata ditumbuhi pokok. Yang paling menarik perhatian saya bila Hadi M. Nur menggunakan perkataan seperti menggigit-gigit angin. Dari situ kita boleh tahu bahawa itu adalah perlakuan zombie. Okay, zombie ni kita dah tahulah dia boleh muncul di mana-mana, sama ada satu makhluk atau beberapa makhluk dan ia akan menakutkan. Okay, dengan kita bayangkan kita adalah remaja berusia 16-17 tahun, tiba-tiba kita terpaksa berdepan dengan makhluk yang kita tahu dia memang tak berperi kemanusiaan sebab dia bukan manusia dan dia akan mengejar kita dengan keadaan dia yang hodoh dengan berdarah-darah. Tanpa
belas kasihan, dan ini amat menakutkan. Dan berbalik kepada orang mata. Apabila pertemuan dengan musuh yang kedua ini, dengan keadaan yang digambarkan cacahan pada dahi mereka satu mata, ia adalah simbolik kepada akhir zaman juga, iaitu Dajjal. Itu cerita tentang Dajjal yang kita dengar. Dajjal itu sifatnya bermata satu. Tetapi orang mata ini adalah manusia biasa. Cuma mereka dicacah dahi mereka dengan satu mata. Dan ketua mereka pula dikenali dengan mata yang satu. Ia adalah tanda yang dinaikkan oleh Hadi Emir sebagai latar masa akhir zaman. Dengan keruntuhan bangunan, keruntuhan tamadun, yang mana watak Im tak tahu membaca, juga Elina. Tetapi watak Adan tahu membaca dan sentiasa membawa buku peninggalan yang ada, hanya satu-satunya untuk membaca. Dan kat situ kita lihat bahawa memang tamadun dah musnah, bahan bacaan pun musnah sama. Ada 3 pemimpin. Watak Pak Hassan, watak mata yang satu, pemimpin orang mata, dan juga watak Tuan Idris. Kita dapat melihat di akhir zaman akan ada pelbagai jenis manusia macam Pak Hassan ni saya lihat sebagai seorang pemimpin, dari segi zahiriah dia seorang yang sangat baik. Dia ada matlamat. Dia cuba nak menyelamatkan manusia-manusia yang tinggal daripada jadi seperti makhluk, jadi seperti zombie. Dan dia juga cuba nak memberi semangat atau menanamkan sesuatu kepercayaan ke dalam diri anak-anak ini melalui kepercayaan kepada kuasa alam, iaitu kuasa suci alam. Dari sini kita boleh nampak bahawa bila Pak Hassan berdoa sewaktu anak-anak tu nak melangkah keluar meninggalkan kampung dan berkawal di pos kawalan mereka, di balai mereka, dia telah berdoa kepada kuasa suci alam. Kat situ kita tahu bahawa Pak Hassan ni dia tidak mempunyai agama. Mungkin dia juga adalah generasi yang tak pernah tahu tentang kewujudan Allah. Dan benda ni bila kata keruntuhan tamadun, maksudnya orang balik kepada zaman jahiliah. Maksudnya dia kembali mencari. Dan Pak Hassan boleh dikatakan sebagai seorang lelaki yang mencari Tuhan. Dia tidak cuba untuk menyembah perkara-perkara mati, tetapi dia percaya kepada satu kuasa besar yang menghidup dan menggerakkan alam ini. Kat sini kita boleh lihat kejadiannya sama seperti kisah Nabi Ibrahim, yang mana dia tak percaya kepada agama yang dianuti oleh ayahnya yang menyembah berhala. Tetapi dia percaya bahawa ada satu kuasa besar apabila dia melihat bintang, matahari, bulan, peredarannya. Jadi dia percaya bahawa ada suatu kuasa yang lebih besar berbanding kepercayaan datuk nenek moyangnya yang menggerakkan alam ni. Kita bandingkan dengan keadaan Pak Hassan. Begitulah keadaannya. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim mendapat wahyu Tuhan dan dia bergerak dalam satu panduan jalan yang benar. Tetapi Pak Hassan masih tak jumpa lagi jalan, tetapi dia terus berdoa dengan kepercayaannya kepada kuasa suci alam. Dan dia menyebarkan perkara itu kepada anak-anak didiknya, anak-anak yang direkrutnya, supaya percaya kepada kuasa suci alam. Dan sentiasa berdoa dan sentiasa sembahyang. Sembahyang cara mana tidak dijelaskan dengan rinci di dalam suci ini. Tetapi kita lihat bahawa dia ada satu keinginan nak menguatkan batiniah dia. Juga anak-anak ini. Dan bila bertemu dengan orang mata mengatakan bahawa Pak Hassan membawa kesesatan, agama yang sesat, dan Pak Hassan dihukum. Dan bila kelompok orang mata mengatakan Pak Hassan itu pemimpin yang sesat, membawa ajaran yang sesat, kita menyoroti pula kehidupan orang mata ini. Adakah dia membawa ajaran yang benar? Dan bila kita membaca lebih lanjut, dan macam saya kata tadi bahawa dia adalah simbolik kepada kemunculan Dajjal di akhir zaman, iaitu ketuanya mata yang satu. Dan mereka punya pembawaan, kefahaman, kepercayaan lebih mengarut.
Okay, cara hidup mereka juga lebih kurang sama dengan masyarakat Arab jahiliah yang dulu. Okay, mereka memperhambakan wanita, mereka tidak menghormati wanita, malah mereka dalam keadaan hidup yang sangat kasar, tiada belas kasihan. Boleh saya kategorikan pemimpin orang mata ini, iaitu mata yang satu ini adalah pemimpin yang sesat lagi menyesatkan. Okey, kita pergi kepada pemimpin yang ketiga, iaitu Tuan Idris. Tuan Idris di dalam suci merupakan satu-satunya watak pemimpin yang memang mengenal Allah, mengenal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan karakternya yang menyuruh orang-orang kampungnya bersembahyang, solat, berdoa, dan isterinya juga berpenampilan memakai nikab. Okey, dan menutup aurat. Okey, di sini kita lihat bahawa ada sekelompok lagi manusia yang terselamat agamanya, iaitu agama Islam. Okay, jadi kat sini kita boleh lihat ya, kalau akhir zaman kita akan nampak ramai orang cuba memimpin orang lain. Tetapi apakah pegangan mereka? Jadi kita ada 3 jenis pemimpin yang dinaikkan oleh Hadi M. Nur untuk kita renung. Saya nak bawa pula kepada beberapa filosofi yang ada di dalam buku suci. Kata-kata yang memberi motivasi kepada watak sangat berguna. Bila manusia dah jatuh moralnya, dia mungkin akan bunuh diri. Okey, dan dia tak mati di tangan musuh tapi mati di tangan sendiri. Itu lebih mengecewakan. Untuk survive di zaman pasca kemusnahan, bukan hanya memerlukan kekuatan melawan musuh, tetapi juga kekuatan untuk melawan serangan-serangan jiwa yang sangat lemah, terutama apabila dihadapkan dengan kesakitan, keletihan, kelaparan. Di dalam suci juga ada kisah yang seumpama kisah Nabi Nuh. Banjir besar atau bah akan tiba melanda padang pasir yang kering kuntang itu. Allah telah ilhamkan kepada Nabi Nuh untuk membina kapal, membina bahtera. Okey, dan di dalam suci kita lihat bahawa Tuan Idris telah mengarahkan orang kampungnya untuk membina kapal. Okey, pada mulanya saya menganggap itu sebagai satu aktiviti mereka yang biasa, sebab mereka tinggal di pesisir pantai, di tepi laut. Okey, tetapi apabila berlaku ancaman, iaitu serangan orang mata, Tuan Idris ini telah bersiap sedia untuk mengelakkan daripada pertempuran ataupun kemusnahan yang lebih besar kepada orang-orang yang tinggal di kampungnya itu, dengan membawa penduduk kampung tu keluar daripada tanah yang mereka duduki sekarang. Mereka nak pergi ke pulau yang lain. Mereka tak nak bertempur. Mereka nak menjauhkan diri daripada orang mata. Okey, Tuan Idris ni nak mengelakkan diri daripada pertumpahan darah dan kematian yang banyak. Okey, dan dia juga mungkin tahu kekuatan orangnya tidak sama dengan kekuatan orang mata. Yang terakhir ya, yang saya nak kongsikan dengan anda untuk pembacaan buku suci ni, saya amat tertarik ya dengan kata-kata Kasim. Kasim ni adalah salah seorang daripada orang kampung di bawah kepimpinan Tuan Idris, yang mana Kasim ini telah menjadi mangsa Adan kerana kecuaian Adan. Okey, Adan watak yang orang kata pada saya agak clumsy, penakut, lemah, tetapi survive di akhir cerita. Mungkin sebab dia watak utama. Okey, watak utama yang banyak celah dan mendapat sokongan daripada watak-watak lain sehingga kemudiannya dia bangkit dengan kekuatan dalaman sendiri. Okey, dan saya suka dialog ni masa Kasim memberi semangat kepada Adan sewaktu Adan nak menyerang orang mata. Dia kata, kau ni perosak, kau mesti boleh merosakkan mereka. Bila Hadi M. Nur menaikkan dialog macam tu, saya rasa macam dia agak lucu dan dia agak memotivasikan juga bahawa setiap orang dengan kelemahan itu boleh menjadi kelebihan juga. Okay? Dan kita kena ingat perkara itu walau dalam apa keadaan sekalipun.
Okey, sekian dulu ulasan saya untuk buku suci karya Hadi M. Nur terbitan fiksi dengan jalinan kerjasama Persatuan BookTube Malaysia. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada fiksi dan juga BookTube Malaysia di atas jalinan kerjasama ini, dan tahniah kepada penulis Hadi M. Nur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.